Okey, dari sini pula kita tengok satu bahagian iaitu aplikasi transformer, terutamanya yang sebagai switch dalam dua situasi kan. Satu untuk mengesan cahaya, satu untuk mengesan haba. So untuk yang ini, approach apa yang paling sesuai ya? Sebab di sini kita mau sebenarnya belajar buat apa? Betul-betul aplikasikan ciri-ciri untuk design kan. Mungkin kita boleh tengok dia sebagai satu design challenge lah kan. Okey, kemudian tapi macam banyak perinciannya. Bagaimana kita pastikan pelajar memang faham semua perinciannya, terutamanya susunannya. Susunan transistor itu perintah untuk letak di mana, kemudian sel pun kita guna satu sel tu kena guna dua sel. Satulah kan susunannya. Yang kedua, pelajar perlu tahu setiap langkahnya kan, apa ini berlaku, ini akan bertambah ke berkurang, bertambah sampai akhirnya kita dapat tujuan kita kan. Okey, tapi untuk pastikan pelajar betul-betul faham ini, saya rasa paling bagus ialah bagaimana kita pastikan pelajar memang faham sepenuhnya. Itu suruh pelajar macam mana? Okey, maksudnya suruh mereka ambil kertas putih, lukis sendiri tanpa merujuk buku. Kemudian mereka terangkan dari awal sampai akhirnya. Apabila ada cahaya apa yang berlaku. Kan? Tanpa merujuk apa-apa. Kalau pelajar dia boleh buat begitu, rasanya kita sudah pasti dia faham. Dan juga kalau ada apa-apa perubahan dalam soalan kan, dia boleh aplikasikan kan. Okay, so maksudnya di sini, untuk ini kita lihat ini sebagai satu design challenge. So di sini adakah kita, maksudnya kita tumpukan apa? Sebab kita mau menarik minat pelajar untuk jadi engineer juga kan. So maksudnya kita list down apa yang kita ada, kan? So I think kita mau list down dulu apa yang kita ada. Bukan saja bahan yang kita ada, maksudnya bukan saja bahan tetapi apa prinsipnya. Okay? Apa benda yang kita, apa teori yang kita ada kan? Termasuk bahan dengan teori. Lepas itu perlu untuk mereka penting fahamkan dulu apa yang kita mau capai kan? Ya. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dicapai dengan desain kita? Okey, tapi sudah tentu di sini bila kita buat perbincangan ini kita akan tengok balik mungkin ada beberapa perkara yang perlu lagi kita ulang kaji di punya teori sikit kan, ataupun nanti kita tengok bahagian mana yang mungkin kita perlu pergi teori lebih terperinci untuk teori lah, terutamanya yang walau benda yang senang tetapi agak susah lagi sama dengan IR, formula senang kan tapi aplikasinya. Okay, so maksudnya di sini termasuklah bahan ataupun alat lah kan, tetapi penting juga di sini teorinya atau sekurang-kurangnya apa akan berlaku bila ini bertambah, ini berkurang. Okey, jadi di sini pertama kita tengok dulu transistor kan. So transistor apa yang pelajar sudah akan belajar di sini sudah tentu yang teori, yang maksud saya teori di sini kenapa dia berlaku di sini, untuk bahagian ini kita tak akan sentuh balik lah kan. Tetapi yang penting apakah ciri-cirinya, iaitu kita tahu bahawa dia akan berfungsi sebagai satu amplifier di mana arus ini, arus tapakan yang kecil akan membenarkan arus pengumpul yang lebih tinggi kan. Tetapi juga penting bahawa ini IC sebenarnya, ini IE kan tak apalah, yang kita penting kita nampak arus di litar ini akan besar kalau arus di sini adalah kecil. Tetapi juga yang penting ialah beza keupayaan di sini mesti mencapai sesuatu nilai minimum barulah dia akan mula mengalir. Kalau dia terlalu kecil dia tidak akan mengalir, sama seperti diode kan. Okey, so ini saja yang kita perlu tahu untuk transistor untuk kita design ini kan. Okey, penting kita fahami ini. Lepas itu kita mahu apa? Kita mahu untuk mengesan dua benda kan. Satu adalah cahaya. So itu kita ada PPC ataupun LDR. Dan satu lagi adalah thermistor.
So satu untuk mengesan cahaya, satu untuk mengesan haba. Tapi kita perlu tahu dulu ciri-ciri ini kan, apa akan berlaku. Iaitu untuk LDR, bila ada cahaya, yang kita tahu adalah A-nya akan menurun. Manakala untuk termisal sama juga bila ada haba ataupun suhu tinggi, A-nya juga akan menurun. Okay. Hanya di sini pelajar perlu hafal ke ataupun kalau boleh kita bayangkan sedikit kenapa begitu? Macam mana kamu bayangkan? Arus akan mengalir kalau rintangannya rendah. Okey. Tapi sekarang dia bila ada cahaya, rintangannya rendah. Bermaksud cahaya itu menyebabkan arusnya mengalir. Kan? Dalam kes ini. Macam mana kita bayangkan kenapa ini mungkin berlaku? Mungkinlah elektron yang bergerak bila ada cahaya, cahaya itu tenaga kan? Mungkin dia menyerap tenaga, elektron menyerap tenaga, oleh itu dia boleh bergerak. Oleh itu arus tinggi, oleh itu rintangan rendah. Kan kalau dalam, walaupun dia mungkin bukan ini yang betul lah. Okey, tapi dalam kita sekurang-kurangnya nampak. Okey, ini ada cahaya, dia serap cahaya, ini ada haba, dia serap haba, menyebabkan lebih arus mengalir, bermaksudnya rintangannya lebih rendah. Okey, walaupun termisal sebenarnya pun ada dua jenis, tapi untuk kes ini kita guna ini. Alright. Okey, so untuk yang mungkin ada teori lain yang kita perlu lagi ya, tapi kita akan tambah bila perlu. Okey, supaya dia lebih organik bahkan. Okey. So pertama ialah kita perlu tahu dulu apa yang kita mahu capai untuk yang kes pertama. Untuk cahaya. Biasanya aplikasinya ialah apa? Kita mahu apa? Kita detect cahaya, lepas tu kita mahu apa yang bertindak balas. Bila gelap kita mahu apa, bila terang kita mahu apa. Okay, ya, so kita mahu ialah permasalahannya kan. Ialah kita mahu bila gelap kita on lampu. So bila terang kita off lampu. So kita guide pelajar, kita tengok apa yang kita ada sekarang. Kita ada transistor yang akan apa? Yang akan turn on bila V-nya cukup besar. So data di sini dia akan on, dan bila di sini on dia akan onkan data yang lebih besar di sini. Okey, arus yang lebih besar jadi yang lampu dia akan guna arus yang lebih besar lah kan. Ini kita hanya untuk turn on. So kita ada benda ini. Okey. Lepas itu kita ada LDR atau PPC ini, di mana kita perlu tahu sifatnya bila ada cahaya rintangannya akan menurun. Okey, ataupun dalam arti kata lain kita tengok bila ada cahaya arus akan mengalir. Pun boleh kan? Kalau tiada cahaya arus susah mengalir. Okey. So cukupkah benda ini? Dapatkah dengan menggunakan ini kita dapat mencapai situasi yang kedua ini? Iaitu kita mahu bila gelap on lampu. Bila ada cahaya dia kita off lampu. Maksudnya dia kita perlu buat apa? Dia perlu melalui langkah yang panjang kan. Bila gelap apa akan berlaku sampailah akhirnya dia dapat on lampu kan. Okey. So masalahnya di sini apa? So sebab bila kita mula dengan bila gelap dan kita mahu dia on lampu, masalahnya kita bimbing pelajar untuk fikir. Masalahnya bila dia gelap, tiada cahaya, rintangannya adalah tinggi. Rintangan adalah tinggi. Tapi untuk on lampu, kita guide pelajar untuk fikir direct. Bila gelap, kita akan dapat rintangan yang tinggi. Tetapi untuk on lampu, mungkin terbalik kita fikirkan. Sebelum dia on lampu, kita perlukan apa? Kita kan perlu apa yang besar? Kita perlu IC yang besar kan? Okay.
Untuk IC besar kita perlukan IB. Kan? So bermaksud di sini kita guide pelajar fikirkan untuk lampu kita perlukan IB. Kan? Dan untuk dapatkan IB, ini IC kan? IC. Okay. IC. Dan untuk turn on IC kita perlukan IP. Okay. So di sini yang masalahnya kan? Rintangan tinggi kita mau hasilkan IB ataupun kita mau turn on dia punya transistor. Kan di situ kan challenge-nya kan. Okey. So macam mana? So di sini pula yang mungkin kita perlu gunakan balik apa? Yang teori apa? Yang melibatkan V dengan A. Sudah tentu kalau kita lihat dia macam senang saja, itu V sama dengan A kan. Tapi sebenarnya ini satu formula yang pelajar betul-betul kena fikir macam mana kita aplikasikan sebab banyak situasinya. Okey. Sebab kalau kita nampak ini V sama dengan IA sahaja, nampak dapatkah kita capai? Bila A tinggi, kita mau I. Situasi adakah dia otomatik ini? Sedangkan biasanya apa akan berlaku bila rintangan tinggi? I rendah kan? Harus setakat kita tengok V sama dengan IA dalam 1 liter dan sebagainya kan. Okay. So di sini mungkin kita kena stop sedikit dan kita kena explore dan pada masa sama kita akan ulang kaji lah teori-teori yang berkaitan V dengan IA. Kan? Okay. So kita beritahu pelajar dulu, okay, di sini kita start kan. Kenapa kita start? Sebab kalau kita hanya bergantung kepada formula tanpa pemahaman ataupun tanpa kita sedar bahawa ada banyak situasinya. So ini situasi apa yang tadi? Yang biasanya paling senang ialah sebab eksperimen pun paling senang kita guna satu sel, satu perintangan. So dalam situasi ini sudah tentu seakan-akan bila A meningkat, I akan menurun. Sebab ini situasi di mana V-nya adalah tetap. Sebab bateri di sini tetap. Okay. So apakah ini menyelesaikan masalah kita di sini? Tidak kan? Sebab di sini kita mau A tinggi menyebabkan IB dan I ini juga kita kena tengok balik, dia bukan saja sifatnya tentang I tetapi ini kan V kita perlu ada suatu V minimum itu. Mencapai satu V minimum baru arusnya akan mengalir. Kan? Kalau dia terlalu kecil dia tidak akan mengalir. Okay. So maksudnya di sini bolehkah kita cakap maksudnya kita mau bila dia gelap kita mau tingkatkan V kan? Okay. So maksudnya itu langkah yang di mana? Bila dia gelap maksudnya langkah sini untuk menghasilkan IB kita mahukan tingkatkan V yang merentasi situ kan? Okay, so tinggal satu step saja di sini. Kan? Kita A dia tinggi, kita mahu V-nya tinggi. So macam mana kita mau desain ini? Kita tanya pelajar. Sebab kalau situasi yang begini saja tidak dapat kan? Okay. Tapi kalau tengok formula saja, bolehkah A tinggi, V-nya pun akan tinggi? Dengan syarat I rendah kah? Tetap ataupun dia tinggi. Tengok. Sebab yang tadi ini bila V tetap kan, bila V tetap A tinggi, I akan rendah kan. So terbalik kan sebab V tetap. Tapi kalau I-nya tetap, A-nya tinggi, V-nya pun tinggi. Mencapai apa kita mahu kan? Okay, kita mahu bahawa ya, betul lah. Itu yang kita mau bagus konsep ini sebab kita boleh guide pelajar supaya nampak kita belajar benda ini kan, aplikasinya kan. Okay, so kita mahu untuk A tinggi menjadikan V tinggi kita perlukan I tetap. Situasi apa yang kita akan dapat I tetap? Fikir balik. Circuit yang apa lagi? Ini yang circuit yang paling biasa kan. Lepas tu kita ada dua jenis lagi iaitu selari dengan sesiri kan. Okey, apa ciri-cirinya? Ini kena ulang kaji balik. Kan? Okey, so yang ini pun kita akan mungkin nampak bahawa
Dia akan membantu jika kita boleh bayangkan apa itu V, apa itu I dan juga apa itu A. Okay, so untuk yang sesiri apa yang mesti sama? I ke V ke A? Untuk kedua-dua rintangan ini dan kenapa? Adakah V? V di sini kita tahu V bateri ini kan? V bateri yang merentasi sini ataupun V keseluruhan lah. Tapi di sini pun ada V ini dan V ini. I-nya mesti sama untuk kedua-dua. Kerana I merujuk kepada pengaliran kan? Kadar pengaliran cas, iaitu kita panggil arus lah kan? Arus ialah kadar pengaliran cas. So kita tengok di sini saja kalau arusnya mengalir dari lita tertutup di sini sudah tentu apa yang mengalir ke sini sama dengan di sini kan? So I-nya adalah sama untuk sesiri. Okay, boleh nampak dari sini kan? Okay. Sudah spoiler sudah lah. Ini yang kita mau. Kan kita mau I yang tetap kan? So kita boleh buat begini. Tapi kita ulang kaji balik juga yang kalau yang selari sebenarnya apa yang kamu faham tentang selari? V sama susunannya. So sebenarnya kalau selari saya sendiri pun lebih suka tengok tak apa yang kamu faham tentang V ini dulu sebenarnya. I boleh kita tengok lah, kita boleh bayangkan dia pengaliran kan, satu benda bergerak kan. Tapi V, is it a force or energy atau Kuatannya. kerja? Energy. So maksudnya bateri memberikan elektron ini tenaga. Memberi dia tenaga, lepas dia mengalir di sini dia membuat kerja. Sebenarnya itu yang definisi yang betulnya. Kan? V itu watt. Watt ini kalau bateri sebenarnya ini pun watt, hanya kalau kita mau bayangkan ialah bateri itu sebab kita dapat bayangkan sudah charge mengalir. Okay, charge mengalir, siapa yang menyebabkan dia mengalir? Bateri. Bateri bekalkan dia tenaga, dia mengalir melalui di sini, dia akan membuat kerja, itulah dia jadi panas. Di sini dengan di sini. Kan? So kalau kita tengok balik ini V sama dengan IR, bila A tinggi maksudnya kerja dilakukan tinggi. Maksudnya banyak tenaga hilang di sini berbanding dengan di sini. Kalau boleh bandingkan kan? Okey. Tapi ya kita boleh nampak kalau di sini apa tuh? Kalau saya rasa perlu buat satu video baliklah dengan ini kan. Okey. Mana kalau untuk selari pula sebenarnya lebih senang kalau kita tengok dia sebagai apakah sebenarnya maksudnya. Iaitu kita ada satu sudah perintah. Dia mendapat tenaga dari bateri. Satu lagi pun selari dan dia pun mendapat yang sama dari bateri. Kan? Sebenarnya kalau yang selari dia sebenarnya sama dengan begini. Saya lebih suka kalau kita bayangkan begini. Iaitu dua perintah disambung secara berasingan. So dia bagi yang ini tenaga, dia juga bagi ini tenaga. Tapi yang penting kita nampak V-nya sama. Kan? I-nya perlu tambah lah. Okay. So bermaksud di sini kita akan guna apa? Kita perlukan ini kan untuk situasi kita. Kita akan guna yang inilah. Okey. Okey, jadi nampaknya kita boleh guna lita yang sesiri ini untuk mencapai matlamat kita, iaitu kita mahu A yang tinggi menyebabkan B yang tinggi. Tapi mungkin sebab perinciannya, maksud di sini ada berapa V di sini? Ada dua kan? Ada satu V1 dan ada satu V2 kan? Okay, mungkin untuk yang lepas bahagian ini kita pastikan pelajar boleh kaji dengan sepenuhnya apa akan berlaku kepada V bergantung kepada nilai ada dua kan? So mungkin kita suruh mereka buat okey, apa akan berlaku pada R2 dan R1 jika kita sambung kepada satu bateri. So apa akan berlaku kepada V2 dan juga V1 kan? Apabila situasinya yang mana berubah? R1 ke R2 ataupun dua-dua pun boleh berubah?
pun boleh berubah kan. Bermaksud kita ada situasi 1 A1 menurun, situasi 2 A2 A1 meningkat, A2 menurun dan juga A2 meningkat. Okay. So untuk yang ini, untuk A1 menurun, sudah pasti kita tahu kenapa. Sebab kita tahu dalam kes ini, yang penting kita tahu ialah I-nya sama kan? Ya. I-nya sama. Kalau kita mau guna persamaan lah. Kalau kita mau imagine lagi, perlu kita dapat terus imagine V dengan A. Itu nanti kita seterusnya buat sedikit. Okay. So bila I-nya sama, V sama dengan IA. So bila A menurun, sudah tentu V-nya menurun. So V1 menurun. Kalau kita bayangkan, kurang tenaga dibuat di sini. Kan, lebih kerja dibuat di sini. Sini kurang. Okey. Okey. So A1 meningkat, V1 meningkat. Okey, bila A2 pula, boleh kita tengok benda yang sama ataupun ada cara lain ke? Sebab kita tahu dalam kes ini, inilah V yang dibekalkan oleh bateri. Apa lagi hubungan V1 dengan V2? Okay, so maksudnya kita tahu juga jumlahnya V1 tambah V2 sama dengan V. Ya. Ataupun dalam situasi ini sekejap nanti dalam transistor kita lebih berminat kepada apa? Kita lebih berminat kepada resistor di bawah ke di atas? Di bawah kan? So I think bagus kita guna balik A1, A2. Sini kita tengok A2, A1, A1. Okay, supaya lebih konsisten saja nanti. 1, 2. So bila A2 menurun, V2 menurun, bila A2 meningkat, V2 meningkat. Okay. Manakala bila A1, boleh kita tengok formula sama ataupun kita tengok bagaimanakah dia mempengaruhi A2 nanti. Okay, so bila A1 menurun, V1 menurun, tapi bagaimanakah dia mempengaruhi V2? Kan? Kenapa? Sebab V1 tambah V2 sama dengan V. Yang ini apa? Ini kan? Ataupun ini tinggalkan dulu. Nanti kita tengok aplikasi baru sudah pelajar lengkapkan ini. Ya? Okey. So, bolehkah kita sudah susun? Sebab yang kita perlukan ialah di sini ialah susunan supaya bila A meningkat, V meningkat. V merentasi transistor yang sebelah itu kan. So, is that enough sudah? Bolehkah kita lukis? Jadi transistor tu letak ini kan, V2 yang menjadi transistor kita letak di sini. Okay, tapi mungkin kita mahu tinggalkan yang ini untuk kita ulang kaji selari dan sesiri. So mungkin kita duplicate dulu. Okay, sebelum kita pergi. Okay, so yang ini pula kita tambahkan transistornya. So bermaksud transistornya kita mahu yang ini yang biasa upaya merentasi yang sini kan. Ini kan. Okay, so sinilah transistornya. Okay, so adakah ini sudah mencapai maklumat kita? Iaitu kita mau bila gelap A-nya tinggi, so maksudnya A2 kita akan gantikan dengan A2 lah yang tempat di mana kita akan letak LDR ataupun PPC kan. So dengan ini kita mencapai desain yang bila gelap A2 ini akan tinggi. So bila A2 sini akan tinggi, V sini akan tinggi,
V2 akan tinggi. Bila V2 tinggi, air ini akan mengalir dan oleh ini air akan mengalir. Okay. So mentornya pula kita letak di mana? Mentor kita mau dia current yang besar supaya dia kan lampu kan. So perlukah kita buat bateri lain lagi ataupun kita pastikan saja mentor itu mendapat V yang penuh? So bermaksud kita akan guna balik sesiri ke selari? Selari lah. So contohnya di sini adalah A3 kan. Nah, kita perlu tahu juga dalam kes ini bila A1 dan A2 berubah, adakah dia mempengaruhi A3 dalam apa-apa kes? Tidak kan? Contohnya macam I3 pun tidak dipengaruhi kan sebab dia mendapat V yang penuh. Itu yang kalau kita ingat teorinya lebih senang kalau kita faham teorinya. Ini sebenarnya kes selari. Kes selari sebenarnya lebih kurang ada macam begini. Hanya bila kita gabungkan wayar ini kita dapat I yang lebih besar. Tapi setiap satu digabung dengan V. Okay, so kalau begitu, ini yang konsep siri selari. So mungkin sebagai apa? Sebagai ulang kaji sajalah ini kan. Ini yang selari, V yang sama lah. Okay. Kalau dia selari, setiap, kalau saya sendirilah setiap macam kita cakap ini loop dia kah? Satu loop, satu ini. Tapi bukan perkataan betul kan, loop benda lain kan. Mendapat V penuh dari bateri. Kalau saya lah, saya ingat begini. Okey, apa? So yang sampai sini, so bolehkah kita lengkapkan? So bermaksud mentor boleh letak di sini. Okey, so okey. Jadi adakah ini sudah sama dengan buku teks? Tinggal yang inilah kan penentang yang di sini. Adakah itu kita perlu jelaskan? Saya rasa tidak juga lah kan. Okay, so yang penting pelajar faham kenapa yang ini dengan inilah kan. Okay. So untuk situasi ini, bolehkah pelajar sudah lengkapkan yang gambar raja ini? Iya. Iaitu kita pilih kes mana? 1, 2, 3, 4. Kita pilih kes 2 kan? Iya. Okay, so sudah dilengkapkan. Apa yang berlaku di sini bila A2 meningkat, bila gelap kan? So dalam sini bila dia gelap, A2 tinggi, V2 meningkat sehingga dia boleh turn on yang sebelah sini. So akhirnya kita ada I, B dan C. So ini menyebabkan IB mengalir, menyebabkan IC mengalir, menyebabkan mentol. Saya rasa ini apa sudah? Mungkin boleh kita sudah buat begini. So akhirnya outputnya ialah, so inputnya gelap, so akhirnya outputnya mentol menyala. Iya. Saya rasa kalau yang ini kan IB di mana? Ya sebenarnya IB di sini betul. IB memang di sini IC sini ada satu IB lagi. Sini yang IB, sini yang IC kan. Okey, so sudah tentu seterusnya ialah bagaimana kita pasti dipaham betul-betul yang situasi ini. Kita bagi dia masa, bandingkan situasi ini dengan apa lagi? Yang termister itu kan? Okey. Dan sebenarnya apakah sebenarnya sebab penuh bahawa kenapa yang perintang itu kita letak di bawah, yang ini pula dia letak di atas kan? So kita biar pelajar fikir-fikir ataupun dia design ini ataupun dia lengkapkan ini dulu. Sudah dilengkapkan dalam situasi ini A1, A2, lengkapkan yang ini. Ini apa akan berlaku? Ini apa akan berlaku? Ini apa akan berlaku? Terutamanya mungkin A1 di sinilah.
Oke, jika bukan A2 yang berubah tapi A1 yang berubah, bagaimana pula dia mempengaruhi resistor ini, transistor ini, kan? So, yang mempengaruhi transistor ini ialah V2. So, A1 mempengaruhi V1. Bukannya V2 secara direct, tapi adakah dia akan mempengaruhi V2? Iya. Ya, balik kepada situasi sesiri, kita tahu V1 tambah V2 sama dengan V. So, sudah tentu bila V1 menurun, V1 akan meningkat. V2 akan meningkat. Iya. Oke, manakala V1 meningkat, V2 akan menurun. Kan? So, dalam situasi bila kita perlukan dia sebagai apa? Bila dia suhu tinggi, kita mau dia buat sesuatu. Kan? So, apakah kita akan ubah? Dan kenapa? Okey. So, biarlah pelajar dia fikir sendiri sehingga kan dia boleh jelaskan. Boleh jelaskan sini A2 kan? Okey, apakah bezanya? So, sebenarnya adakah sebab thermistor dengan yang itu ada beza yang ketara? Kedua-duanya ini bila ada cahaya A-nya rendah, ini bila ada haba ataupun suhu tinggi, kan? A-nya rendah. So, macam lebih kurang sama saja kan? Kan dia menerima cahaya, dia menerima haba. Okey, tapi kenapa akhirnya di buku teks dia terbalik? Okey, biar pelajar explore lah ataupun mereka bincang sehingga mereka boleh terangkan bahawa akhirnya dia sebenarnya balik kepada kita kena faham betul-betul situasinya apa yang kita mahu. Kan? Ini yang situasi pertama. Situasi kedua kita mau apa? Bila panas ataupun ada haba, kita mau on alarm. Kan? Dan bila ada haba, masalah situasi di sini bila ada haba, kita dapati A-nya sebenarnya menurun untuk jenis thermistor yang kita akan gunakan. Tapi akhirnya sama, kita mau on alarm. So, nampak bezanya di sini. Yang bezanya ini dengan ini saja. So, maksudnya di sini baru mereka suruh mereka tengok balik. So, situasi mana yang mana kamu akan pilih. Susunan mana yang kamu akan pilih. Tapi kena pelajar fikir perlahan-lahan di sini. Lepas tu baru dia terangkan pada akhirnya. Ini pula apakah bezanya? Kenapa kita letak itu dia di atas? Sebab situasi ini ialah bila dia panas, A akan rendah menyebabkan V1 rendah menyebabkan V2 tinggi, which means this is the case. So V2 tinggi akhirnya IB mengalir di sini. So ini mengalir, ini kita ganti dengan besar suara. Sekejap. Ini thermistor bila ada haba, ini ada haba ataupun suhu tinggi, A1 menurun menyebabkan V1 menurun, menyebabkan V2 meningkat, menyebabkan IB mengalir, menyebabkan IC mengalir lah. So, bergantunglah apa yang kamu mau berlaku. Okey, jadi kita nampak kesimpulannya di sinilah kan. Betul tak apa yang kita cakap dari awal ialah untuk aplikasi kita buat dia supaya pelajar boleh nampak kan apa yang kita ada, apa yang dia penting dia apa yang kita mau capai lah kan. Dengan menggunakan apa yang kita sudah belajar disusun sehingga kan boleh mencapai. Dan kita nampak sebab dia banyak langkah kan. Memang paling berkesan kalau memang pelajar boleh buat kesemuanya daripada kertas kosong. Nah kan? Dia fahamkan situasinya, lepas tu baru dia melukis, dan selepas dia melukis barulah dia terangkan dari setiap stepnya kan. Okay. Dengan anggapan bahawa bila dia sudah faham, so apabila soalan dia mau benda yang berubah, dia mampu ubahkan dia lah kan. Contohnya katakan dia mau sekarang dia mau pula bila terang kamu mau on benda itu. Kan? Bila dia terang dia mau on benda itu. Macam mana kita buat dia akan dia pula kan. So, dan situasi itu akan sama dengan yang itu kan. Bila ada haba dia akan on.
So maksudnya LDI itu pula letak di atas. Oke, dan juga kita melihat untuk yang teori mana yang agak penting untuk kita ulang kaji balik lah. Sudah tentu pelajar perlu faham kenapa ini berfungsi lah, bagaimana transistor berfungsi kan, kita kena tengok balik dia punya NPN, PNP, dan yang ini berkaitan dengan diode kan. Okay, tetapi kita nampak yang agak penting ialah balik kepada inilah V sama dengan IR. Nampak macam senang, tapi bila kita aplikasi pun kita kena sangat berhati-hati, dan kita dapati rasanya masih agak sukar untuk kita sebenarnya membayangkan apa berlaku. Sudah tentu kita boleh guna formula. Okay, tapi mungkin nanti selepas ini kita cuba lagi fikir ataupun ada apa-apa cadangan dari sesiapa, bagaimana kita mau bayangkan apa tu V dengan R. R itu kita boleh bandingkan sedikit kan, I besar banyak arus mengalir ya. Tapi kalau R dengan V, adakah analoginya dengan benda bukan elektrik kan. Oke, itu mungkin nanti seterusnya lah.